Baik, ringkasnya saya nak ambil 3 istilah yang saya nak rangkum secara pendek, secara mudah untuk dalam masa seminit 2 saja. Ulama tasawuf telah menggunakan 3 rangkai kata yang ringkas untuk menjelaskan ini. Anta'budahu, antaqsudahu, antashhadahu. Pertama sekali engkau beribadah. Ini segi aspek penghayatan. Engkau beribadah. Yakni beribadah secara zahirnya, bersolat, berpuasa, berzakat, berhaji dan sebagainya. Anta'budahu. Badan beribadah, tapi hatinya mungkin lupa. Peringkat kedua, ini dinamakan peringkat syariatnya. Peringkat kedua, antaqsudahu, iaitu engkau menuju kepadanya. Apa yang menuju? Kaki kita kah? Dan ke mana nak tuju? Ke Mekah? Ke Jakarta? Ke Delhi? Atau ke mana? Antaqsudahu, menuju kepadanya. Kalau menuju itu melibatkan badan kita, kaki kita, pasti tempatnya ada. Tetapi menuju itu bukan itu. Kalbunya yang menuju. Kalbunya yang berpindah daripada lupa kepada ingat. Dan itu proses yang panjang. Proses yang panjang, hati daripada lupa menjadi ingat, menjadi semakin ingat, menjadi kuat ingat sehingga melupakan yang lain. Itu tingkatan ingatnya. Itu dinamakan marhalah tarekat. Maka di sinilah adanya tauhid sufinya. Perjalanan itu dijelaskan oleh ulama tasawuf sebagai ahwal dan maqamat. Ahwal, perasaan yang mendatangi tapi tidak kekal. Kemudian bila dia teguh, dia bertukar menjadi maqamat atas satu pendapat. Sekalipun ada khilaf di sini, itu tidak perlu kita jelaskan tentang khilaf itu. Bermulanya dengan kesedaran hati, intibah, mula tersedar tentang kewujudan Allah. Apakah sebelum ini tidak percaya? Bukan tidak percaya, sudah percaya, tapi kurang kesedarannya. Maka kepercayaan itu anta'budahu, engkau beribadah. Tapi bila marhalah antaqsudahu, mula terasa benarnya wujud Allah. Sebenarnya, dalam istilahnya disebut intibah, kesedaran. Dari mana dalam kesedaran ini? Apabila kalbunya itu semakin menjernih dengan amalan zikir, dengan riyadah dan sebagainya, itu menjadi semakin jernih, lalu kebenaran kewujudan Allah sangat dirasakan. Itu dinamakan syuhud. Hati mula melihat kebenarannya. Bila hati melihat, itulah yang akan menimbulkan kesedaran, terasa benarnya ada Allah. Lalu itu mendorong orang untuk tidak beribadah, mula beribadah. Kalau sebelum ini meninggalkan perintah Allah, lalu dilaksanakan. Kalau sebelum ini banyak melanggar perintah Allah, lalu ditinggalkan. Datang dari kesedaran ini. Itu permulaan antaqsudahu. Tapi kenapa berlakunya gerakan ini? Kerana tauhidnya mula melihat tentang kebenaran kewujudan Tuhannya. Kemudian meningkat maqam-maqam. Saya nak rekah satu lagi contoh. Antara maqamat yang dilalui adalah maqam zuhud. Maqamat ni banyak. Maqam zuhud. Dari mana datang semua ini? Apabila kalbu manusia belum meningkat pandangan batinnya, belum mengarah pandangannya kepada Allah, maka antara proses yang akan dilalui melihat kepada kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang bersifat baqa, yang maha kekal. Yang lain semuanya binasa. Yang lain semuanya bergantung dengannya. Pandangan basirah inilah yang akan menjadikan orang itu tumbuh dalam hatinya sudah hilang kegilaan terhadap urusan duniawi, ya, dengan sendirinya. Baik, kenapa dia datang? Mari perasaan ini kerana hatinya mula memandang hakikat tauhid. Allah itu yang maha kekal. Dan demikianlah makam-makam yang lain. Makam zuhud, makam fakir, akhir sekali makam redha dan tawakal dan sebagainya. Semua itu tumbuh hasil daripada pandangan ketauhidannya. Maka sebab itu tasawuf tidak dapat dipisahkan daripada tauhidnya. Bahkan dialah buah daripada tauhidnya. Kalau pokok, maka tauhidnya itu tunjang dan dasarnya. Dia akan membuahkan batang, dahan dan seterusnya, daun-daun dan berakhir dengan buah dan sebagainya. Maka akhir sekali, kerana ada ruang masa untuk dibuka untuk diskusi, saya nak ambil ringkasan yang terakhir. Kenapa perlunya kepada tauhid sufi ini? Apa perlunya pada kita? Untuk ini saya hanya ingin menyebut satu hadis dan tidak mau mengurai panjang tentang kepentingan tauhid sufi ini.
Bila Nabi menjelaskan tentang fenomena pengangkatan ilmu, Nabi bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Panjang hadis ni. Ringkas makna hadis ni, Nabi kata ilmu ini tidak diangkat dengan cara dicabut ingatannya, tetapi diangkat dengan cara dimatikan alim ulama'nya, sehingga tidak ada lagi orang yang benar-benar alim. Orang ramai pada waktu mula berpertemakan kepada orang-orang yang jahil. Mereka itu ditanya, yang jahil ini ditanya, lalu mereka menjawab. Jawapan itu bukan saja menyesatkan orang, dia juga yang sesat. Dia sesat dan menyesatkan yang lain lagi. Baik, di penghujung hadis ini, perawi hadis ini bertanya kepada generasi selanjutnya, apakah anda ingin tahu ilmu apakah yang mula-mula sekali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang mendengar itu kata ya. Lalu menjawab yang nak meriwayatkan hadis ini kata al-khusyu'. Satu perkataan saja. Al-khusyu'. Ilmu khusyu'. Ilmu apa itu? Sudah tentu itu adalah ilmu. Maka sebab itulah kita perlu menjaga ilmu ini, kerana ini antara ilmu-ilmu awal yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendukung ilmu dan menghayatinya. Sekianlah saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.